الله وبركاته نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan dan perempuan sekalian, saudari sekalian, syukur kerana kita dalam dunia ni, perkara yang paling mahal sekali bila kita diberi pasangan yang ikhlas mencintai kita kerana Allah. Itu perkara yang paling berharga dalam dunia ni, bila kita diberi pasangan isteri yang solehah atau suami yang soleh, suami yang baik. Kerana itulah satu orang manusia, dia boleh terima kesusahan daripada seluruh dunia, tapi satu orang boleh sakit jiwa kalau dia tidak mempunyai pasangan yang soleh atau solehah. Sebab tu tuan-tuan dan perempuan sekalian, tak ada siapa boleh beri rasa cinta yang ikhlas ni melainkan Allah SWT. Tak ada siapa boleh beri melainkan Allah. Dia beri, dia masukkan rasa cinta tu dalam hati kita, rasa kecinta sayang pada pasangan. Rasa tu datang daripada Allah SWT. Dan cara dia untuk kita dapatkan cinta yang ikhlas kerana Allah ni, nak suburkan balik cinta kita atau nak betulkan balik niat tujuan cinta kita, pertamanya tidak ada cara lain melainkan kita bangun tahajud malam. Bangun tahajud. Bangun tahajud ni, waktu tu langit dibuka oleh Allah. Maksudnya tak ada satu doa pun yang Allah tolak. Semua doa Allah SWT terima. Ada seorang pertama solat tahajud, ada seorang lelaki, seorang wanita. Sebenarnya ceritakan satu orang lelaki, dia bila kahwin dengan wanita ni, dia lelaki handsome, banyak duit, senang, banyak perempuan nak dia, macam-macam orang pernah berkenalan dengan dia. Satu hari bila bapak dia nak meninggal, bapak dia suruh kahwin dengan seorang wanita. Dia pun tak kisah apa-apa je, bapak dia suruh kahwin, dia pun kahwin. Jadi bila kahwin dengan wanita ni, maaf, perempuan ni tak cantik, perempuan ni tak macam dia nak, tak serupa rupa, kulit, saiz, semua tak macam yang dia nak. Dia banyak mementingkan benda macam tu. Satu hari dia pun kahwin juga. Tapi bila dia kahwin, dia tak nak bersama dengan isteri dia. Tidur sekali pun tak nak. Dia tak sayang isteri dia, dia sana ke sini. Tapi satu hari, isteri dia tak pernah tinggalkan bangun tahajud, cinta dia kepada Allah. Dia tahu hati manusia ni dalam genggaman Allah. Dia boleh ubah. Bila dia beri hidayat, tak ada siapa boleh tahan. Man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Bila Allah beri hidayat, tak ada siapa boleh sesatkan dia. Wa may yudlil, siapa disesatkan, tidak ada cahaya hidayah untuk dia. Cahaya hidayah Allah ni sangat mahal. Apa jadi? Dia pun, wanita tadi, isteri yang baik, yang soleh hati, bangun tahajud, minta pada Allah. Satu hari isteri dikejut suami. Dia kata, bang, mari kita sembahyang tahajud sama-sama. Nak tak kita sembahyang tahajud sama-sama? Suami dia kata, dia pun giling-giling tak nak. Kata isteri dia, bang, saya tak nak tinggalkan sunnah Nabi SAW. Abang tak sayang saya, tak apa, tapi abang tak boleh tak sayang Allah. Sebab tujuan kita hidup dalam dunia ni untuk sayang Allah. Suami dia pun semayang dengan dia. Tak pernah semayang tahajud, semayang hari tu. Manusia kan, bila resah, kehiburan, kenikmatan dunia ni, kesana ke sini, dia tak bahagia, dia makin meresahkan hati. Sebab kita buat dosa, hati kita tak tenteram, tak tenang. Apa dia buat? Dia semayang bersama isteri dia. Bila dia semayang, habis dia semayang, tiba-tiba dia pandang wajah isteri dia tengah doa, tengah nangis. Wajah pasangan kita lepas nangis depan Allah ni, wajah dia bercahaya, wajah dia ada nur. Orang lepas nangis depan Allah ni, wajah dia ada nur. Walaupun keluar hingus semua pun, keluar hingus pun dia ada nur, ada cahaya, ada nur. Orang bangun malam tahajud ni, Allah beri nur pada wajah dia. Jadi apa jadi? Dia tengok je isteri dia, jadi sayang ke isteri dia. Selama ni tak pernah nampak cantik, tapi bila dia tengok isteri dia, tiba-tiba takdir Allah hari itu, doa isteri dia telah diterima oleh Allah, dimakbulkan dengan cara yang Allah tentukan. Suami dia terus peluk isteri dia. Dia kata, yang awak adalah wanita yang paling cantik abang pernah jumpa. Selama ni abang ingat ayah saya suruh kahwin dengan awak ni sebab apa? Rupa-rupanya bila kahwin dengan awak, baru saya nampak kenikmatan lah hidup ni. Dia peluk isteri dia, dan dia nampak itulah isteri yang paling cantik, paling dia sayangi, dia hargai. Sebab tu saya pernah berpesan untuk diri saya dan kita semua, cantik ni sebenarnya bukan kat luar, cantik tu dekat hati kita. Bila hati kita nampak kecantikan, merasai kita adalah hamba, Allah adalah Tuhan, Allah nampakkan semua benda dalam dunia ni, Allah nampakkan indah, cantik, menjadi keterangan untuk kita, menjadi
ketenangan untuk kita tuan-tuan sekalian. Lepas tu terus dia berkasih sayang, dia mencintai dan mereka berbaik-baik. Sebab itulah hadis Nabi SAW, suami isteri yang kejut bangun tahajud, Allah rahmati keluarga tu. Dan hadis yang lain, suami atau isteri ambil air, sapu kat pasangan, Allah rahmati. 2 rakaat pun cukup tahajud. Bagus 8 rakaat, sedap semayang, baru rasa lain sikit kan. Tapi belajar-belajar 2 rakaat tu pun sangat besar di sisi Allah. 2 rakaat doa suami isteri sama-sama. Mungkin kita semayang lama-lama, tapi bila nak kejut pasangan 2 rakaat sama-sama pun tak apa. 2 rakaat je, 10 minit je. Di bilik air 5 minit, 10 minit semayang, sekejap je. Ataupun nak pendek lagi pun tak apa. Dan tuan-tuan sekalian, seorang kawan saya, dia bila bangun tahajud, Allah bantu. Abdullah Rawahah radhiyallahu anhu, saya suka cerita kisah ni. Semayang tahajud, tengok isteri nangis. Tengok dia berbual, yang kenapa awak nangis? Saya nangis sebab saya risau, saya dengar abang lintas di tiang sirat, tapi tak tahu dapat lepas ke tidak. Dia datang rasa cinta, rasa menghargai pasangan. Isteri menangis pun risau, yang kenapa nangis? Bila rasa cinta, isteri menangis pun rasa. Tengok isteri nangis pun rasa risau. Orang dekat dengan Allah, dia perasaan dia lembut, dia rasa simpati dan sayang. Terutama pada pasangan, pada mak ayah, pada anak-anak, pada keluarga. Dia jadi sensitif kepada keluarga, sayang. Dia takut kecilkan hati pasangan dia kerana Allah. Kemudian Nabi SAW sendiri, lepas balik pada masjid, dia tengok Juwairiyah duduk kat tempat sejadah dia daripada sebelum subuh, daripada tahajud, sembahyang subuh awal waktu, kemudian sembahyang duha. Nabi kata, Juwairiyah, kamu duduk sini daripada tadi, bacalah subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Nabi SAW rasa sayang pada Juwairiyah. Nabi kagum tengok Juwairiyah sembahyang tahajud daripada tadi sampai sembahyang subuh awal waktu, sembahyang duha. Tuan-tuan dan puan sekalian, belajar kita pertama, jaga sembahyang tahajud. Allah beri rasa sayang, nur pada wajah, cahaya dalam kubur. Allah lembutkan percakapan kita. Bangun tahajud ni, Allah lembutkan percakapan. Pasangan dengar pun rasa sayang. Pasangan dengar makin jatuh hati, jatuh cinta. Kalau tak cakap sepatah bergaduh, tak cakap pun bergaduh, pandang bergaduh, tak pandang bergaduh. Sebab tak sujud pada Allah yang dijadikan segala-galanya. Macam mana nak bahagia? Sebab kunci bahagia, serahkan hati pada Allah. Jadi jaga sembahyang tahajud. Waktu orang tak nampak, orang tak tengok kita sembahyang tahajud. Tuan-tuan niat insya-Allah kejut pasangan bangun tahajud. Paling kurang 2 rakaat sama-sama. Kemudian kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua apa dia? Kedua kita kena buat dakwah. Yang bujang-bujang kan, kalau dapat pasangan yang baik, buat dakwah. Ada kawan saya bangun tahajud. Kemudian pagi tu dia dah umur 30 lebih, dia dah teringin sangat nak kahwin ni. Dia arkitek, dia pun terus bangun pagi, dia sembahyang 2 rakaat. Semayang, habis semayang kat masjid, dia nampak ada seorang budak perempuan ikut bapak dia pergi masjid semayang. Dia pun nampak perempuan tu, bukan tengah hari, perempuan tu singgah semayang zuhur. Dia nampak, dia terus kejar perempuan tu sampai kat rumah. Kejar, cantik betul perempuan, dia tutup aurat dengan sempurna. Dia kejar sampai rumah. Sampai kat rumah, dia nampak ayah orang tengah duduk depan rumah. Dia tu cakap kat pakcik tu, pakcik, saya nak kahwin dengan anak pakcik. Mereka kahwin dan mereka sangat bahagia sampai sekarang. Saling mencintai, jalan pegang tangan berdua. Sampai sekarang saya tengok makan suap-suap. Ada anak pun, suami dia siasa berkasih sayang. Suami dia hikmat isteri dia hikmat suami dia. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab buat dakwah. Buat dakwah. Saya ingat ada kawan saya, ustazah penceramah terkenal, tanya dekat satu orang motivator kan, tanya macam mana ni suami saya macam ni syarat dia. Pernah bincang Datuk Fadilah satu bagi nasihat pada kawan saya ni. Dia kata macam mana? Tanya macam-macam dah. Sikit tanya Datuk Fadilah tanya jaga solat, jaga solat. Dia buat dakwah tak? Dia buat dakwah. Kalau buat dakwah, kenapa tak cakap awak? Penat saya daripada tadi bincang awak, bagi nasihat suami sesuai ke tak. Kalau awak kata dia buat dakwah, dia jaga solat, saya tak risau dah. Buat dakwah, jaga solat, rajin berusaha, saya tak risau dah. Lelaki macam ni tuan-tuan jangan risau. Buat dakwah, jaga solat, kemudian buat dakwah, jaga solat dan rajin berusaha. Kuat bekerja lah, maksud beri, rajin berusaha, bukan malas tidur. 3, jaga solat, buat dakwah, rajin berusaha. Saya mana-mana orang, kalau tuan-tuan nak kahwinkan anak orang macam ni, kahwinkan je. Jaga solat. Sebab apa? Walau mungkin ada kekurangan, tapi dengan solat dia, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Kalau dia terus jaga solat, insya-Allah dia akan dapat kekuatan untuk tinggalkan dosa-dosa dia. Sama juga kalau dia buat dakwah, dia ada jalan untuk perbaiki diri dia, jalan untuk didengar nasihat. Orang buat dakwah ni akan siasa dengan nasihat. Orang buat dakwah siasa dengan nasihat. Tuan-puan jangan risau kan. Orang kahwin orang buat dakwah jangan risau. Disiasa dengan nasihat. Disiasa cakap kebaikan pada orang. Tak berhenti-henti pagi, petang, malam. Jadi dalam suasana nasihat. Mungkin ada kekurangan, tapi insya-Allah satu masalah beri kekuatan untuk tinggalkan. Dia pun selalu nangis atas dosa dia. Kemudian ketiga, rajin berusaha, kuat berusaha.
Dia tahu bekerja kuat ni perintah Allah SWT. Jadi tuan-puan, berusaha jaga solat, dan buat dakwah. Suka buat dakwah. Kalau wanita buat dakwah di kalangan keluarga wanita, cakap kebaikan. Dakwah ni bukan sakit hati orang, cakap kebaikan, kasih sayang, agungkan Allah, besarkan Allah. Tuan-puan yang akan lihat Allah bantu kita. Orang buat dakwah ni Allah jaga dia. Mungkin dia dapat pasangan, mungkin dia nampak baik, tiba kahwin kurang baik. Tapi sebab dakwah ni dengan pasangan-pasangan dia boleh berubah. Tapi kalau dia tak buat dakwah, dia tak tahu apa jadi. Tapi kalau buat dakwah ni, dia hantar dekat laut jadi pulau, hantar kat hutan belantara jadi bandar, hantar dekat mana-mana tengah padang pasir jadi bantai, jadi perigi. Allah berkuasa untuk buat apa saja. Jadi tuan-puan jaga bangun tahajud malam dan buat dakwah. Allah akan beri pasangan yang paling baik dalam hidup kita. Untuk yang bujang-bujang, jaga solat, jaga tahajud dan buat dakwah. Siapa yang punya dunia ni, Allah punya. Dia akan beri pasangan yang paling baik yang tuan-puan tak pernah terfikirkan, tak pernah terfikir. Walaupun masih berjalan makan minum macam orang lain, tapi kita dah rasa macam dalam syurga, sebab memiliki pasangan yang dekat dengan Allah SWT. Jadi tuan-puan sekalian, insya-Allah ada program Keluarga Sunnah dekat Sungai Petani, Kedah 22 ni insya-Allah. Jadi tuan-puan yang daftar boleh, yang Belah Utara, Kedah, Pening, Perak, mana dekat-dekat boleh datang insya-Allah. Jemput sama-sama. WhatsApp 0173666848. Dan saya ada tulis buku, buku Istriku Bidadari. Saya puji bagi Allah, saya benar-benar tulis dan berdoa ingin supaya setiap orang ada buku ni. Jadi tuan-puan dapatkanlah dengan tangisan umat, supaya banyak nangis. Dan buku doa keluarga, doa untuk dapat anak, doa ditimpa musibah yang Allah janji beri pahala. Kalau hilang, Allah ganti dengan yang baru dan lebih baik. Boleh dapatkan set buku tu kalau WhatsApp 03-2984-984. Mudah-mudahan Allah terima kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.